Tuhan tu nak tunjuk bahawa the reality is not like that. Apabila kita tak dapat that kejayaan, baru kita rasa manisnya kejayaan itu. Mungkin selama ni kau dah terbiasa dengan kejayaan kan, so kali ni rasakan. Masa tu saya macam Allah, Assalamualaikum dan apa khabar semua? Saya harap semua sihat dan ceria. Selamat kembali ke kita punya mega series Oxford Kesejahteraan Muka-Rindu ini. Dan ini adalah episod kita yang kedua. Baik, episod kita yang kedua ini saya nak bawa anda semua kembali ke zaman sekolah kita dulu. Zaman sekolah rendah, sekolah menengah. Dan saya yakin, dan semalam saya ada bagi talk dekat kita punya future educators kita. Dan ketika sesi perkongsian saya tu memang Alhamdulillah lah, banyak kenangan-kenangan yang best yang saya kongsi dengan adik-adik dekat Coms tu, berkenaan dengan betapa hebatnya tenaga pengajar, cikgu-cikgu yang saya sendiri alami. Dan perjalanan saya sebagai seorang insan banyak sangat dipengaruhi oleh insan-insan hebat yang diberi nama guru, cikgu. Saya harap episod kali ini dapat dirasai oleh anda semua. Tak kisahlah cikgu ke, ibu bapa ke, siapa-siapa sahaja yang pendidik kepada masyarakat, pendidik kepada keluarga ataupun pendidik kepada diri sendiri. Kerana setiap apa yang kita lakukan ini akan berimpak kepada insan-insan sekeliling kita secara, orang kata, short term, medium term and long term. Saya akan kongsikan pengalaman saya sendiri dan bagaimana perjalanan sekolah saya itu membawa saya ke, alhamdulillah, ke Oxford. Dan alhamdulillah sekarang ini saya bekerja sebagai pensyarah, alhamdulillah. So, saya akan bawa anda ke sekolah prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah. Dan insyaAllah sebelum itu saya akan tunjuk betapa, orang kata, perjalanan hidup itu, perjalanan ketika itu ada ups and down lah. Macam biasalah, itulah kehidupan kan. Tak ada ups and down, itu bukan hidup. Itu adalah benda-benda mati, dia stagnan macam tu je kan. Tapi kalau benda hidup, dia ada ups and down lah. Okay, so saya nak cerita bagaimana zaman prasekolah. Untuk pengetahuan anda, dalam keluarga saya adalah yang pertama lah. Saya anak ke-7 daripada 8. Anak pertama yang pergi ke prasekolah kerana kakak-kakak dan abang saya. I would say that family saya masa tu belum ada kemampuan lagi lah untuk hantar anak-anak ke sekolah, ke prasekolah ataupun ke tadika lah. Dan saya pergi ke prasekolah. So prasekolah ni basically adalah untuk masyarakat Malaysia yang tak boleh hantar ke sekolah tadika nuri yang memang tu lah. Tapi prasekolah itu pada saya, pengalaman saya di prasekolah itu, Cikgu Faridah ada cikgu prasekolah saya ingat lagi. Cikgu Faridah, terima kasih banyak kerana menjadikan zaman prasekolah saya itu sangat cantik. Zaman sekolah rendah pula. Okey, zaman sekolah rendah ni di Sekolah Kebangsaan Taman Perling, saya sekolah di situ, penuh dengan warna-warni lah, I would say. Tapi permulaannya mencabar sedikit kerana saya masuk darjah 1 di kelas yang, tak silap saya, kelas ke-3 ke ke-2 terakhir. 1 undan, lepas tu darjah 2 undan juga. Darjah 3 baru saya masuk ke kelas yang ke-3, 3 camar saya ingat lagi. Dan darjah 4, 5 dan 6 baru saya masuk kelas pertama lah. So, ketika saya masuk sekolah rendah itu, untuk pengetahuan anda, landscape masyarakat di Taman Perling itu ada yang setinggan, ada yang rumah kos rendah, ada juga rumah yang mewah-mewah lah. So anda boleh bayangkan bagaimana komposisi student yang pelajar-pelajar dalam Sekolah Kebangsaan Taman Perling itulah campur. So apabila saya masuk ke sekolah tersebut, especially ketika darjah 4, 5 dan 6, saya banyak dikelilingi oleh anak-anak pensyarah yang hebat-hebat lah. Hebat-hebat mereka ni. Dia punya bahasa Inggeris macam air. Bahasa Inggeris mereka macam air. Saya pula daripada family yang rumah kos rendah. Saya punya kawan banyak daripada setinggan-setinggan. Tapi when it comes to like bahasa Inggeris tu, memang saya rasa macam Allah, banyak lagi saya kena improve saya punya bahasa Inggeris ketika itu. Dan kalau saya boleh cerita sedikit perjalanan bahasa Inggeris saya, mungkin anda tengok saya sampai ke Oxford, saya punya bahasa Inggeris mesti hebat kan. Tapi sebenarnya itu bukan realiti. Realiti yang sebenarnya adalah saya bermula dengan bahasa Inggeris saya yang saya biasa dapat C ataupun D ketika zaman sekolah rendah. Dan bertambah makin buruk lagi apabila saya punya cikgu bahasa Inggeris saya ketika darjah 3, saya ingat lagi cikgu, dia mula daripada T lah nama dia. Dia menjadikan saya punya perjalanan bahasa Inggeris saya makin mencabar kerana cara dia mengajar, sorry to say cikgu, dia sangat garang lah. Dia sangat garang. Dan saya ingat lagi, saya buat kerja rumah, saya buat homework out of ketakutan. Saya takut. So banyaklah juga saya terpaksa kopi, saya minta tolong rakan saya. Sebab bayangkan masa darjah 3 itu pun saya tak tahu macam mana nak pakai is,
the, semua basic English ya. Untuk yang budak-budak zaman sekarang saya tengok dah hebat-hebat dah. Saya masa tu memang mencabar dengan cikgu yang garang. Environment saya masa di Taman Perling itu pun, saya punya di kawasan perumahan itu pun tak ramai yang cakap bahasa Inggeris. So perkembangan bahasa Inggeris saya tu bukan terus hebat lah. Sekarang pun masih lagi belajar lah. Tapi masa tu memang mencabar. But Alhamdulillah UPSR magic happen lah, saya dapat A. Dan of course lah, orang kata latih to be, dan cikgu-cikgu yang sangat banyak membantu pada darjah 4, 5 dan 6 itu, cikgu-cikgu banyak bantulah. Ya. But just so you know that bahasa Inggeris tu juga sampailah sekarang masih lagi menjadi fobia. Dalam kehidupan saya. Saya boleh bercakap bahasa Inggeris dengan Mak Saleh tanpa rasa takut ataupun risau. Dan saya akan tanya dekat dia, grammar saya okey ke tidak. Tapi bila saya bercakap bahasa Inggeris depan masyarakat Malaysia, saya rasa jadi macam kurang sedikit lah. Ada beberapa event dalam ketika zaman sekolah ini yang menjadikan saya punya bahasa Inggeris tu jadi sangat full of phobia lah. Orang gelakkan saya dan sebagainya di depan khalayak ramai. Dan sampai sekarang lah benda tu jadi masih ada dia punya scar. Okay, itu bahasa Inggeris Dan saya juga nak cerita tentang bagaimana saya berminat dengan dunia sains. Dunia sains ini terima kasih dekat this very guru yang sampai sekarang kita masih keep in touch, Cikgu Olin Herdawati. Cikgu Olin ni dia cikgu yang I would say super power. Dia mengajar kami, dia bawa kami pergi keluar kelas melihat bulan dan bintang matahari masa tu. Siang kan, kita waktu sekolah siang. So dia cerita tentang kalau matahari timbul dari sebelah barat, apa akan berlaku, kiamat dan sebagainya. Dan dia jelaskan tentang sains dan belief system. Dan Cikgu Olin antara cikgu-cikgu yang menjadikan saya berminat sangat dengan sains sampailah sekarang. So nampak tak bagaimana peranan guru itu sangat penting dalam mencorak minat pelajar sampailah mereka ini tua. Sampailah sekarang ni pun saya punya minat terhadap scientific exploration dan sebagainya masih tebal because of this kind of cikgu. So cikgu, you are super powerful, Cikgu Olin. Dan mana-mana cikgu yang have been receiving good feedback daripada pelajar-pelajar, saya ucapkan tahniah. Teruskan kerana anda betul-betul ejen yang menjadi pengubah, mencorak masa depan pemimpin dunia sebenarnya. So tahniah sekali lagi. Okey, zaman sekolah rendah saya alhamdulillah lah, saya belajar okey. Saya dapat 5A UPSR alhamdulillah. Saya juga ketua pengawas, ketua unit pasukan sukan ya, Rumah Biru. Siapa geng Rumah Biru? Rumah Biru tahun darjah 5 dengan darjah 6. Dan saya juga olahragawan. Saya juga pernah pecah rekod 100 meter sprint pecut untuk daerah Johor Bahru untuk umur bawah 12 tahun. Alhamdulillah. Kerana saya rasa sebab masa saya membesar, mak saya ni degil lah masa membesar dekat sekolah dekat Pekan Kelima Taman Perling tu. Petang-petang tu memang mak suruh duduk rumah, balik lepas dekat maghrib balik rumah. Tapi saya ni degil budak-budak kan. Saya lari lari ni nak pergi main dengan kawan-kawan kan. Mak saya kejar daripada belakang tau. Dan saya ingat saya dah pecut habis dah tu. Memang masa tu tak sempat nak pakai slipper. Saya tengok dekat belakang mak saya tengah kejar. Masa tengah kejar ni, mak saya pun tak pakai slipper juga. I think because of that lah kenapa saya ni jadi sprinter. Saya daripada zaman sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah universiti pun saya join acara-acara 100 meter, 200 meter, 4x100. Itu acara favourite saya lah, sukan. So terima kasih mak kerana menjadi punca kenapa saya hebat sukan. Terima kasih mak kejar saya tanpa pakai slipper dekat rumah, dekat kawasan jalan Taman Perling tu. Kenangan yang saya tak akan lupakan. Mak, I miss you mak. Okay, alright. So untuk sekolah menengah, saya masuk sekolah menengah sains Keluang, sains Johor Keluang. Sebab saya dapat 5A, so saya masuk asrama penuh lah. Tapi tak lama saya dekat sekolah asrama penuh sains Keluang tu. Nak tahu tak kenapa? Adalah beberapa sebab tak lama. Saya dekat sains Keluang tu 3 bulan saja. Dan saya balik ke sekolah EC, English College di Johor Bahru. Kenapa tak lama di sains Keluang itu adalah kerana saya masih ada fobia dengan saya punya bahasa Inggeris. Saya ingat lagi the moment saya perkenalkan diri, ialah budak-budak asrama penuh ni basically diorang punya bahasa Inggeris hebat. Dan the moment saya kenalkan diri dalam kelas itu dalam bahasa Inggeris, saya kena kenalkan diri dalam bahasa Inggeris. Saya sangat takut sebab saya tahu English saya sangat teruk. Dan
Dan student-student yang sebelum saya perkenalkan diri tu introduce themselves. Dia punya English macam baik. Saya ingat lagi nama seorang pelajar ni, Badriah. Badriah dia membesar di Singapura. So anda boleh bayangkan bagaimana bahasa Inggeris dia hebat. Dan saya ni pula, Allahu Akbar, saya fikir macam mana lah saya nak cemerlang di sekolah asrama penuh dengan dikelilingi orang hebat-hebat ni kan. Saya jadi down lah masa tu. Walaupun masa tu saya telah dilantik sebagai ketua kelas. Saya pun tak tahu kenapa apa yang orang nampak saya, bakat saya ketika itu. Tapi when it comes to like bahasa Inggeris, memang antara punca yang menjadi saya punya penghalang banyak benda dalam kehidupan saya ketika saya membesar di zaman sekolah dululah. So itu yang menyebabkan saya bertekad untuk saya keluar negara by hook or by crook. Saya kena keluar negara juga, pergi ke negara yang mana bahasa Inggeris itu adalah bahasa ibunda mereka. For me to really master bahasa Inggeris. Dalam perjalanan ini anda akan lihat bagaimana saya mempertingkatkan penguasaan bahasa Inggeris saya lah. Okay, so saya tak lama di Sains Johor Keluang dan saya terpaksa melukakan hati mak saya, especially mak saya cakap saya dah tak boleh nak sambung di Sains Johor itu. Saya ingat lagi pada hari terakhir di Sains Johor itu, mak saya bawa nasi ayam. Bawa nasi ayam nak pujuk saya sikit lah, kekal lah, tahan lah sikit. Dia panggil Mo'i kan, tahan lah sikit Mo'i dekat sekolah ni, InsyaAllah okey, lama-lama okey. Tapi saya masa tu degil, saya tak nak makan. Ataupun saya ingat lagi, saya makan nasi ayam tu tapi saya makan laju-laju macam nak terbegik. Budak-budak kan memang rebel lah, dia mesti rebel. Lala saya keluar juga dari sekolah tu, saya join balik ke Johor Bahru. Saya sekolah di sekolah English College ataupun Maktab Sultan Abu Bakar. Siapa geng isi Maktab Sultan Abu Bakar. Surprisingly saya masuk ke English College, dan English College ni pula Allah, budak-budak dia pun hebat-hebat bahasa Inggeris. Tapi at least masa tu saya duduk kat rumah lah. Dan saya ada rakan baik saya, kawan baik saya, Ammar dengan Izzuddin yang sekolah di EC tu juga. So masa tu saya tekad untuk ceriakan balik mak saya yang masa tu nangis sebab saya keluar daripada Sains Johor. Mak saya nangis teruk masa tu. Dan saya tak boleh tengok mak ayah saya sedih, mak saya nangis lah. Dan itu saya jadikan kekuatan untuk saya betul-betul skor masa di sekolah EC. Form 1, Form 2, Form 3, Alhamdulillah saya dapat nombor 1 dalam the whole tingkatan. Nombor 1 untuk Form 1, Form 2, tapi PMR tak ada nombor kan, sebab kita ada Form 3 kita tak ada nombor sebab kita ada PMR. So tingkatan 1, tingkatan 2 memang saya skor habis-habisan. Saya ingat saya hafal buku teks pendidikan Islam. Saya akan baca buku-buku teks ini sebelum kelas masuk. Saya ingat lagi Cikgu Halim, cikgu sejarah saya. Dia pernah cakap, dia kata kalau satu kelas ni macam Nazri, saya rasa saya tak perlu mengajar sejarah. Sebab every time kalau Cikgu Halim tu tanya kalau ada any soalan, saya akan angkat tangan dan saya akan jawab. Saya always advance dalam pembelajaran saya lah. Tak kisahlah zaman saya sekolah menengah, zaman sekolah universiti dan sebagainya, saya akan pastikan saya baca awal sebelum kelas tu bermula. Itu adalah antara tips yang saya belajar daripada orang-orang hebat sebelum inilah. So always prepare awal. Ya, dan itu yang Alhamdulillah lah, saya punya PMR pun, walaupun English itu ketika itu masih mencabar, tapi saya punya PMR saya dapat 8A. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan because of that, saya masuk MRSM Jasin ataupun sekarang MRSM Tun Rafaq Barber. Baik, di MRSM ni pula menarik kerana sebelum itu saya di EC, saya adalah pelajar yang nombor 1 kan. Tapi masuk je MRSM Jasin Bitara Tun Rafaq Barber ni, baru saya tahu langit tinggi ke rendah. Masuk semester pertama, kalau anda mungkin perasan, MRSM ni macam pakai universiti punya sistem. So dia ada CGPA, dia ada semester dan sebagainya lah. So semester pertama saya punya CGPA teruk lah masa tu. Tak adalah teruk, okey sebenarnya. Tapi ranking saya out of 400 plus students, ranking saya dalam 100 lebih. Daripada 1 ke 100 lebih. Hebat budak-budak MRSM ni. So masa tu the pressure was on. Saya kena study hard. At the same time, I think saya pun buat kesilapan lah, yang mana saya sangat aktif ketika saya di MRSM dulu. Aktif sukan, aktif berpidato, aktif berforum. Forum saya sampai ke peringkat kebangsaan. Cikgu Siti Hajar dan geng-geng forum saya, I miss you guys. Anda hebat. Dan bagaimana saya boleh bercakap sebegini, Alhamdulillah because of practice yang saya gone through ketika itu. Forum, debat, puisi dra juga, saya berpuisi, saya buat kompos lagu, saya main flute, masuk brass band, music masuk, forum masuk, sukan masuk, semua masuk. Last saya punya SPM affected. SPM saya affected. Buat pertama kalinya saya tak dapat straight A's. Saya dapat 9A1, 1B3, 10 subjek masa tu. 1B3 dan cuba teka apa subjek yang saya dapat B itu. Saya dapat B dalam bahasa Inggeris. Allahu Akbar.
akhirnya muncul kembali. Orang kata hidup bukan selalunya magis ataupun bukan selalunya magic. Ya, PMR saya dapat 8A, USR saya dapat 5A, English saya dapat A. Tapi when it comes to SPM, yang mana menentukan saya boleh keluar negara ataupun tidak untuk menjadi medical doctor, terkantoi di situ, terkandas. Dan itu antara zaman gelap saya lah. Saya ingat lagi, saya dapat keputusan SPM dalam kereta. Masa tu mak abah saya ikut. Mak abah saya ikut dan saya lah bawa daripada Johor Bahru, bawa kereta ke MSM. Dapat keputusan balik, on the way balik tu saya senyap 1000 bahasa sehidup belakang. Saya ingat lagi, mak abah saya dah risau tu. So dia tahu saya ni jenis yang banyak cakap. Tapi dalam perjalanan balik daripada MSM Jasin ke Johor Bahru tu, saya senyap, saya diam 1000 bahasa. Sebab dalam mak saya masa dalam kereta tu dah cakap lah. Dia kata, Nazri, selama kau hidup ni, banyak kejayaan yang kau dah rasa. PSR, macam-macam award kau dah dapat. Award, hadiah sana sini, sukan apa semua. Dan kali ni, mak yakin Tuhan tu nak tunjuk bahawa the reality is not like that. Mak cakap dalam bahasa Melayu lah. Apabila kita tak dapat that kejayaan, baru kita rasa manisnya kejayaan itu. Mungkin selama ni kau dah terbiasa dengan kejayaan kan. So kali ni rasakan. Masa tu saya macam Allah, memang ambil masa untuk saya digest lah, untuk saya proses balik. Rupanya kejayaan itu sangat manis apabila kita sekali-sekala kita rasa kegagalan itulah. So mak, terima kasih banyak. Mak ingat sampai sekarang apa yang mak cakap dalam kereta hari tu tahun 2004. So every time saya dapat kejayaan ataupun saya dapat temporary defeats ataupun kegagalan yang sementara, saya ingat bahawa hidup ini memang ada ups and down lah. Okay, dan itu yang menjadikan kegagalan untuk saya dapatkan straight A's masa SPM itu menjadikan saya punya perjalanan bachelor saya, ijazah sarjana muda saya tidak seperti yang saya impi-impikan, yang mana saya akan jelaskan dalam episod yang ketiga untuk siri Mega Series inilah. So itu saja untuk kita punya episod. Saya sebelum itu saya nak ingatkan kepada anda, untuk kita punya Mega Series Oxford Kesajaranmu Kurindu ini, saya dah buat satu playlist khas di sini, ya, di sini, dan anda boleh tengoklah episod trailer, episod 1, episod 2 dan seterusnya. Saya letak dalam playlist yang inilah, senang untuk anda rujuk kembali. Okey, itu saja untuk episod yang kali ini, dan saya nak welcome anda semua untuk kita mendoakan yang terbaik untuk cikgu-cikgu kita yang banyak sangat memberikan peranan yang besar ke dalam kehidupan kejayaan kita sekarang ini, alhamdulillah. So jangan lupa untuk hadiahkan Al-Fatihah kepada cikgu-cikgu kita, doa-doakan yang terbaik, yang baik-baik untuk cikgu-cikgu kita yang kita rindui, kita sayangi itu. Dan kepada para guru juga, saya nak cakap tahniah sekali lagi kerana anda betul-betul mencorak masa depan dunia, negara dan dunia. So tahniah sekali lagi, teruskan menjadi insan hebat. Duhai guru-guru. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Kepada yang masih belum subscribe, silakan subscribe kerana banyak lagi episod-episod yang akan datang berkenaan dengan Mega Series ini dan juga any other productivity dan motivational tips yang saya akan kongsi dalam channel ini. Ya, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan jaga diri semua. Bye-bye.